supaya selepas kita kumpulkan ini, pertamanya kita akan berbincang dengan lain juga untuk sama-sama menyemarakkan ini bagi membolehkan. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, kemampuan rawatan air berasaskan kepada air yang ada dalam sungai dan juga daripada kawasan empangan yang dilepaskan bila perlu. Kita hanya ada reserve sekitar 2% sahaja. Recommendation antarabangsa kita kena 20%. Kerana anything can happen. Andaikan kata berlaku sesuatu di luar jangkaan kita, kemarau ke dan sebagainya, kalau kita gunakan dengan segala empangan yang kita ada sekarang ni, kita lepaskan air ke dalam sungai dan kemudian dirawat, kita hanya boleh bertahan maksimum 101 hari atau bukan 3 bulan. Okay. Dengan program pembangunan ekonomi yang pesat dan juga penambahan penduduk, terutamanya di kawasan selatan dan Selangor dan juga Lembah Kelang ini, mau tidak mau kita kena ada lagi loji yang mempunyai kapasiti untuk menampung peningkatan penduduk, peningkatan industri dan juga mengelakkan kemungkinan berlaku krisis. Kerana kita kena tahu bahawa air ini bukan boleh dirawat sekelip mata. Loji bukan boleh dibina dalam masa sekelip mata. Sebab itulah kerajaan telah merancang dengan teknologi yang ada untuk mengambil bekalan air mentah daripada Pahang. Kenapa Pahang? Kerana untuk melengkapkan kawasan Lembah Kelang yang lebih dekat kalau banding dengan Perak dan sebagainya. Ya? Sebab itulah loji rawatan yang sesuai telah dikenal pasti tampaknya. Tetapi oleh kerana berlaku perbezaan pendapat, satu perselisihan dari segi ideologi politik, sehingga ada berbeza bila akan berlaku krisis. Kedua-dua pihak bersetuju akan berlaku krisis kalau tidak dibuat sesuatu. Tapi ada mengatakan 2014, ada mengatakan 2019. Tetapi kenapa mesti dipertaruhkan nasib rakyat dalam hal ini sehingga Sultan sendiri terpaksa bertitah untuk disegerakan penyelesaian isu ini. Saudara sekalian, dengan keadaan yang ada sekarang ini, dengan tidak adanya pembangunan untuk menukar pipe yang ada, sukarnya untuk mengurangkan non-rainy water, orang curi air dan sebagainya, sudah tentulah akan mengurangkan tekanan air sehingga ada kawasan-kawasan dalam keadaan sekarang ini tidak mendapat bekalan air seperti yang kita harapkan. Di waktu puncak kadang-kadang tak ada air. Ada setengah-setengah kawasan bila waktu puncak tidak ada air, dan kerana berlaku pula misalnya banjir kirap baru-baru ini di kawasan Lembah Jaya, langsung tidak ada air. Sebab itulah saya juga berharapkan supaya pertama sekali kerajaan atau semua pihak yang bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawabnya. Kalau memang kerajaan persekutuan perlu memberikan peruntukan untuk capex, dia mesti keluarkan. Dan kalau kerajaan negeri bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sungai yang ada sekarang ini dipastikan airnya boleh dirawat, treatable water. Sebab banyak berlakunya kilang-kilang haram di sekitar sepanjang sungai, sebab itu dia effluentnya masuk dalam sungai dan air tidak boleh dirawat. Saudara sekalian, sebab itu saya katakan tadi, kita tak mau dengar pihak manapun menuding jari kepada masing-masing untuk melepaskan tengkuk masing-masing, kerana kita percaya bahawa dalam proses rakyat didahulukan. Tidak kira siapa pun yang mentadbir negara kita dan negeri Selangor dan negara persekutuan, mestilah rakyat didahulukan. Kehendak rakyat didahulukan. Dan sebab itulah, oleh kerana kehendak rakyat didahulukan, Sultan telah bertitah. Maka Persatuan Pengguna Islam Malaysia merasa kita perlu berbuat sesuatu untuk menyumbang ke arah menjaga kebajikan rakyat, kebajikan pengguna. Kerana kita tahu bahawa kalau pengguna tidak menyuarakan dengan secara bersatu hati, maka mereka ini akan lebih. Okay. Pertama sekali PPIM mengumpulkan seberapa banyak tangan tanda menyokong supaya kerajaan atau mendesak kerajaan dari Selangor menyegerakan kelulusan tapak untuk membina loji rawatan Langat Luar. Yang kedua, PPIM juga akan selepas mengumpulkan tangan itu berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk
menyatakan kehendak rakyat dan meminta supaya Sultan campur tangan dalam hal ini bagi membolehkan rakyat didahulukan. Yang ketiga, kita juga berharap supaya semua pihak yang bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawabnya. Kalau ia adalah tanggungjawab kerajaan federal, maka kerajaan federal atau kerajaan persekutuan mesti laksanakan tanggungjawabnya. Kalau ia di bawah tanggungjawab Perkataan Selangor seperti memastikan sungai-sungai yang sedia ada sekarang ini tidak dicemarkan dengan bahan-bahan yang tidak membolehkan air dirawat. Because kita tahu bahawa operator air dalam konsesi yang kita tahu dia hanya treatable water. Sebab itulah kita tak mahu ada kilang-kilang haram dalam sungai. Sungai mesti jaga dan dibersihkan. Dan kita tahu bahawa dalam keadaan sekarang ini kita mempunyai kawasan tadahan air berkurang 7 tadahan. Dan kita 34 loji dan ini hanya mencukupi untuk kegunaan semasa tanpa dalam keadaan krisis. Kalau berlaku krisis, maka itulah kita kenakan persiapan. Jadi oleh itu, Persatuan Pengusaha Malaysia juga akan mewar-warkan perkara ini dalam laman web kita, dalam siaran-siaran misalnya berita ataupun dalam klinik pengguna yang kita ada dalam radio 24. Dan ini adalah langkah-langkah yang kita akan ambil dan Persatuan juga yang keempat akan bersama dengan Persatuan Pengguna yang lain untuk bersama-sama dengan kita bagi mendesak pihak-pihak yang bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawabnya. Maknanya kita akan bersama dengan Persatuan Pengguna yang lain, FOMKA ke Persatuan Prihatin dan sebagainya lah. Dan kita juga akan cuba mendapatkan sokongan dari semua pihak kerana ini adalah kepentingan rakyat.